Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Alright. Nah, okay, sehat ke? So far macam baru seorang je yang tengok kepada Telegram. Right. So saya harap anda semua berada dalam keadaan yang sehat, sejahtera, berada dalam keadaan yang baik, berada keadaan yang sedia, dah ada buku nota dan sebagainya. Okay, insyaAllah malam ni kita akan buat sesi market outlook. Sesi market outlook minggu yang pertama untuk tahun 2022. Okay. Untuk tahun 2022 ni saya percaya permulaan tahun, hari ini 9 hari bulan, minggu lepas hari Sabtu 1 Januari 2022 ramai di antara kita akan ada cita-cita ataupun resolution New Year. Mesti percaya resolution New Year masing-masing akan ada, masing-masing akan cuba ataupun cuba merancang setiap tahun apa yang nak dicapai. Setiap orang akan berbeza-beza mengikut umur, mengikut latar belakang kerja, mengikut latar belakang demografi, tempat duduk dan sebagainya. Tapi saya percaya setiap daripada kita sentiasa mengimpikan dan juga sentiasa ingin mencapai, membuat sesuatu benda baru dan juga mencapai sesuatu benda yang baru. Mungkin sesuatu benda yang baru tu adalah dari diri kita sendiri, untuk kepuasan diri sendiri. Sebagai contoh, ada orang yang memang suka belajar, suka ambil CJ, dia memang suka nak tambah benda yang baru setiap tahun. Tapi ada orang juga yang mungkin setiap tahun dia nak dapat, mungkin ada orang yang jenis minat tentang motor. Dia nak dapat motor baru setiap tahun, ataupun motor yang tahun lepas tu dia nak tambah lagi aksesori. Itu orang, seseorang. Ada orang pula yang minat kereta. Yang minat kereta, tiba-tiba tahun ni ada keluaran kereta baru. Mungkin ada yang mengimpikan satu kereta. Saya bukan peminat kereta, saya peminat motor. So dia, bila nak bagi contoh kereta, dia jadi jauh sikit. Alright. Tapi saya percaya setiap daripada kita akan ada benda yang baru, dan juga di mana tahun 2021 hujung tahun hari itu mungkin ada di antara kita yang terkena dan juga terkesan dengan musibah bencana banjir, yang boleh dikata antara banjir yang terbesarlah di bahagian Lembah Kelang. Mungkin rakan-rakan kita yang berada di Pantai Timur, mungkin mereka dah lebih bersedia berbanding dengan kita-kita yang tinggal di Lembah Kelang ni. So jadi mungkin daripada sebab itulah kita tak bersedia untuk menghadapi situasi tersebut. Dari situlah kenapa kita nampak bila berlakunya banjir tu cacah marah. Tapi saya percaya dalam hidup kita ni, dia tak ada benda yang mudah. Dalam hidup ni kita kena pegang satu benda je. Kita tahu dah kat dunia ni kita sementara, lepas habis di dunia ada alam barzah dan sebagainya. Sebagai umat Islam kita kena percaya dengan benda tu, kita kena beriman dengan benda tu. Kita percaya hidup di dunia ni hanya sementara. So nak tak nak, hidup di dunia ni kita akan sentiasa diuji. Diuji dengan wang ringgit, diuji dengan harta benda, diuji dengan anak, diuji dengan apa lagi, pangkat, diuji dengan kedudukan. Semua benda dalam hidup kita ni adalah menjadi satu ujian. So saya harap setiap ujian yang kita lalui itu kita lalui dengan sabar dan juga tabah. Dan kepada mereka yang mungkin terkesan dengan banjir, saya harap anda bersabar dan teruskan hidup, move on, insyaAllah akan ada benda yang baik menanti anda tahun 2022. So just believe in Allah, just percaya dengan apa yang dia rancang, insyaAllah kehidupan kita akan bertambah baik. Okay, alright? Okay. Tapi malam ni saya bukan nak berceramah. Nanti dia tiba-tiba tajuk berceramah kan. Okay, right? So kita bukan untuk berceramah lah. Okay, so apa yang berlaku? Tapi sebelum itulah, sebelum kita bermula, macam mana you guys punya performance 2021? Ataupun saya tanya performance 2021 lah. Macam mana you guys punya performance so far? Dah habis 2021 ni, adakah masih lagi ada yang masih lagi konsisten macam 2020? Saya percaya ada. Ataupun ramai lagi yang tak jumpa rentak, ataupun ramai yang start daripada bulan 7, bulan 8 dia dah tinggalkan market sebab dia kata market tak berapa bagus, dia tak nak monitor the market. Siapa yang masih lagi dia macam kejap masuk market, kejap tak nak tengok, kejap
rugi dengan untung tu benda normal. Saya nak tahu ada jawapan tak, macam modal kecut, ada nightmare, rentak, lenggang, kangkung, wah dahsyat. Masa belum konsisten profit, rugi. Ada yang rugi tu dah berkurang dari 2020. Saya percaya ada yang semakin baik dan juga ada yang semakin kurang baik. Sebab memang tahun 2021 ni agak mencabar selepas raya. Saya nampak selepas raya lah. Selepas raya agak mencabar, di mana tak ada satu sektor yang betul-betul outperform sektor-sektor yang lain. Itu tahun 2021. Banyak dah kalau kita sebut pasal 2021. Minggu lepas kerja dah ulaskan. Waktu dagang santai 31 Disember, kita saksikan bursa naik 20 mata pun kita dah ulaskan dah apa benda yang berlaku sepanjang 2021. Apa benda yang berlaku kepada 10 saham yang analis pick untuk 2021 pun kita dah ulaskan pada sesi dagang santai yang lepas. So, sekarang dah seminggu 2022. Apa yang terjadi pula seminggu 2022 ni? Seminggu 2022 ni apa yang terjadi? Apa yang you guys perasan yang berlaku dekat kita punya pasaran? Apa yang you guys perasan? Apa yang berlaku kat seminggu pertama ni? Kenapa tiba-tiba macam, so far lah saya nampak minggu pertama, selepas minggu pertama 2022 ni, partisipan dalam market tu dia jadi macam tinggi balik. Apa yang you guys nampak sebenarnya? Ada yang berkata penny comeback, small cap. Benda tu small cap dengan Ace bangun tidur. Retailer comeback, not so much. Tapi lebih kepada saya nampak spekulatif punya stok lah. Tapi nanti itu kita akan bincangkan nanti seterusnya. Cuma apa yang saya nak tambahkan sikit lah. Itu benda yang kita nampak dekat market. Tapi apa yang tugas saya pada malam ni adalah bukannya nak tengok benda market. Saya percaya kalau cakap pasal benda market ni, yang orang yang memang full time trader, dia memang tengok dah market tu hari-hari. Dia memang tahu dah sektor apa ataupun saham apa yang tiba-tiba macam bergerak, yang tiba-tiba tu tergolek-golek, macam apa yang tiba-tiba jadi PN17, yang tiba-tiba nak kena warrant tangkap. So saya percaya mereka trader-trader yang di dalam market dah tahu tentang benda tu. Alright, tapi apa yang saya nak kupaskan adalah mungkin berkaitan dengan ekonomi sikit minggu ni, tapi saya ini bukanlah pakar ekonomi, tapi apa yang berdasarkan pembacaan bukan saya ambil daripada mana-mana, daripada The Star sendiri, daripada investing.com, daripada The Age Weekly. So isu sebenarnya kalau you guys perasan ataupun you guys ada terbaca, satu lagi, ada saya tinggal. Pakai akaun adik. So saya malas nak ulas yang tu. Tu terpulanglah kepada isi apa yang dia nak buat. Okay. Alright. So berbalik kepada tadi. Okay. Berbalik kepada tadi, apa yang sebenarnya berlaku bermula daripada tahun 2021 ataupun penghujung 2021 dan dia membawa kepada 2022 ni adalah satu benda, bukanlah benda yang baru, tapi satu varian baru yang disebut sebagai Omicron. Alright. Omicron detect pada 25 November, namun dia punya impak tu sehingga sekarang masih lagi terkesan dalam market, di mana kita dapat lihat kebanyakan indeks, kebanyakan you tengok kepada Dow Jones, nanti kita go through lah sama-sama. You tengok kepada Dow Jones, you tengok kepada Malaysia. Kalau cakap KLCI Malaysia ni tak perlu tengok kot, memang dah tahu dah ada sideways daripada Ogos 2020. Di Ogos 2020 dia dah sideways. Stok-stok yang lain, indeks-indeks di US semua tengah meningkat naik, tapi bursa sideways. Alright. Tapi apa berbalik kepada varian Omicron ni, walaupun saintis dan juga WHO sendiri tak mengesahkan setakat ni ada kadar kematian yang semakin meningkat, tetapi dia punya kadar jangkitan tu lebih dahsyat berbanding varian-varian yang lain. So that's why lah kenapa Omicron punya varian ni masih lagi menjadi teka-teki. Masih lagi even ada few juga analis menjangkakan sepatutnya 2022 ataupun patutnya lagi awal 2021 pertengahan tu dijangka ekonomi dah recover.
tapi datang Delta, lepas tu datang Omicron. So dia orang drag kepada 2022. Jangkaan awal tahun 2022 ekonomi bakal meningkat. Tapi disebabkan varian Omicron, analis ragu-ragu adakah possible untuk ekonomi recover dalam masa terdekat ataupun kena tunggu sampai varian Omicron ni reda, barulah nampak ekonomi recover tu. Tapi kebanyakannya rata-rata yang saya baca adalah diorang menjangkakan yes, Omicron akan memberi impak kepada ekonomi, di mana kita akan dapat lihat kepada GDP punya data ataupun KDNKK punya data, kita dapat lihat juga kepada inflation punya data. Nanti saya akan tunjukkan kadar inflasi dengan USD dan juga Malaysian Ringgit. Kita compare inflation rate dengan kita punya KLCI, so nanti kita akan tunjukkan lagi. Alright. Tapi sebabkan Omicron ni lah, kenapa salah satu the biggest factor yang menampakkan analis dan juga fund manager dia macam masih takut lagi untuk go for full bullish. Itu satu benda lah. Satu benda tentang varian Omicron. Alright. Dan ada satu dan lagi. Ada satu dan lagi. Baru-baru ni ada detect varian baru. Nama varian tu dia detect dekat Cyprus. Nama varian tu adalah gabungan daripada dua, Delta dan juga Omicron. Deltacron. Dah macam bunyi Transformers. Dah macam bunyi Transformers. Saya bila baca artikel tu, ini apa Transformers? Ini Bumblebee punya geng-geng ni. So dia dah macam tak adalah, ada bila dapat nama sebab dia gabungan kan. So but masih lagi too early to tell apakah dia punya impak dan juga dia punya kesan terhadap kesihatan dan juga dia punya jangkitan dan so on masih lagi menjadi teka-teki. So sebab baru sikit je detection of case dan tak nampak lagi Deltacron menjadi pertambahan kepada kes dalam masa terdekat. So far belum lagi, but dia orang masih lagi mengkaji lah. So that's why kenapa kita nampak indeks, terutama indeks di US macam susah nak pergi all time high balik. Itu satu benda lah yang kita boleh nampak. Okay, so saya tak nak terus cakap je, kita tengok kepada kita punya screen dulu. Okay, right. Lepas tu Optimus Crown pula. Itu dah dahsyat sangat kan. Dia jangan kartun sangat. Risau nanti. Okay, right. Okay. Cuma interesting di mana kalau kita baca pun headline, kenapa Nasdaq pada minggu lepas, Nasdaq ini antara salah satu sektor ataupun indeks yang menjadi rujukan kepada leading technology punya indeks, di mana 70% of saham dalam Nasdaq ini adalah teknologi. Alright, kita dapat lihat Nasdaq kalau ikut berita hari tu hari Rabu lepas jatuh sebanyak 3%. Kejatuhan yang paling besar daripada Februari 2021. Kejatuhan yang paling besar lah Nasdaq ni. Alright, cuma saya tak nak explain lah. Tak perlulah nak explain support resistance. I think you guys ramai yang dah tahu dah tentang support resistance ni. So saya tak nak berbicara banyak lah tentang support resistance ni. Okay, alright. Cuma dia kejatuhan setakat ni daily kejatuhan yang paling besar ni. Candle besar kat sini. Kejatuhan dia more than 3%. Dan kena ingat satu benda, kalau disebut indeks ni, indeks ni maksudnya ni lah Dow Jones, S&P 500, Nasdaq and so on. Indeks ni kalau dia bergerak jatuh 1% ataupun naik 1%, itu menunjukkan kenaikan dan juga penurunan yang besar. Okay? Dia kalau setakat 0.4 ni tak nampak sangat. You tak boleh tengok dengan dia punya mata. Sebab setiapnya akan berbeza-beza. Contoh macam Dow Jones. Kalau dia nak jatuh 1%, dia kena at least jatuh 0.01, kena jatuh 300 mata. Okay? Itu Dow Jones. Kalau Nasdaq nak jatuh 1%, dia kena jatuh 100 mata lebih lah. 149 mata. Dah sampai 1%. So dia akan berbeza. So apa yang kita nak tengok adalah peratus. Kenaikan punya peratus dan juga peratus kejatuhan. Okay? So that's why kenapa kita nampak
kejatuhan sofa yang paling besar Nasdaq berlaku pada hari Rabu. Tapi kejatuhan ni, walaupun tadi saya sebut pasal Omicron, kejatuhan ni bukanlah disebabkan Omicron, tetapi adalah jatuh disebabkan hasil daripada meeting di antara Federal Reserve yang menjangkakan kadar faedah bakal dinaikkan dalam masa terdekat, dan juga mungkin bond buying. Itu salah satu monetary policy diorang lah. Bond buying tu diorang akan stopkan untuk sementara. So that's why lah kenapa Nasdaq jatuh. Mungkin ada yang tertanya, apa kaitan kadar inflasi dan juga ataupun inflation rate ataupun interest rate? Apa kaitan interest rate, bukan kadar inflasi, sorry. Apa kaitan interest rate dengan pergerakan harga saham? Apa kaitan dia? Okay. Interest rate dan juga pergerakan harga saham dia akan bergerak tidak selari. Di mana kalau contoh macam ni, ini contoh kita punya whiteboard, right? Di mana kalau kadar inflasi naik macam interest rate naik macam ni, pasaran saham any stock, especially growing stock, dia akan turun macam ni, right? Dia akan vice versa lah, atau inverted. Inverted dia punya pergerakan dia. So that's why lah kenapa kita nampak reaksi terhadap pasaran tu apabila interest rate dijangka menaik, kita nampak pasaran saham semua orang melakukan selling pressure. Okey. Kenapa berlaku selling pressure? Sebabnya orang nak pindahkan duit tu kepada safe haven punya aset. Dia risau ni. Dia risau dia sebab apa? Risau sebab bila cakap pasal teknologi punya stok ni, saham-saham berkaitan dengan teknologi adalah saham-saham yang ada potensi untuk berkembang. Sektor-sektor yang ada potensi untuk berkembang. Jadi bila interest rate menaik, sektor-sektor yang mungkin berkembang ni, dia punya perkembangan tu mungkin akan terencat sikit. Okay, alright. So that's why lah kenapa kita nampak benda ni berlaku. Alright, tetapi bagusnya interest rate ni menaik, dia akan memberi peluang kepada sektor-sektor yang lain untuk meningkat naiklah. Tak semestinya teknologi tengah jatuh, you tak ada option untuk sektor yang lain, you still akan ada option untuk sektor yang lain. Okay, itu another thing lah dalam market. Dan satu lagi interestingnya walaupun kita nampak kita nampak Dow Jones jatuh, S&P 500 jatuh, Nasdaq jatuh, satu yang saya tak nampak dia bertukar arah ni, volatility index. Yang ni interesting. Saya pun baru perasan tadi. Waktu saya tengah baca-baca tadi, tengah tengok indeks, saya baru perasan. Kebiasaannya ni, kalau indeks tengah jatuh, volatility ni kebiasaannya dia akan menaik. Sebabnya dia ada kaitan di antara call dan put ratio. Tapi untuk mudah faham, kalau market tengah hijau, biasa volatility ni akan jadi merah. Kalau tengah merah, volatility ni akan jadi hijau. Cuma apa yang berlaku pada hari Jumaat yang lepas, volatility index ini nampaknya tidak menaik. So adakah ia menjadi satu benda yang magic ataupun ianya merupakan kejatuhan ni hanyalah sekadar bersifat sementara? Sebab biasanya you akan nampak macam ni. Okay. Nak mudah faham, okay, kita tengok ni. Sekejap. Ini bengkel saya, tapi saya tak nak tunjuk. Okay, sekejap. Apa nama tadi? Kita ada Dow Jones. Alright, saya nak tunjuk benda ni. Ini Dow Jones DJI. Dow Jones. Kita compare ni benda ni. Banyak sangat. Okay. Dow Jones kita buat bersebelahan dengan ni. Apa nama tadi? CBOE ni apa nama panjang dia, lupa pula. VIX. Okay. Ingat tak kejatuhan waktu 2021 tadi tu? Kejatuhan 2020 di mana ini kejatuhan waktu ni. Saya tak keluar semua. Oh, tu 2009 patutlah. Okay, right. Ni sekarang ni nampak tak ada line putus-putus yang bergerak tu. Ni line putus-putus saya ni yang bergerak, nampak? Kalau saya bergerak kiri kanan chart tu dia akan nampak samalah. Okey. Kebiasaannya yang berlaku apabila jatuh je pasaran saham ataupun jatuh, kalau kita Dow Jones jatuh,
kebiasaannya volatility index ni dia akan shoot up gila-gila babas. Waktu 2018 waktu first Trump nak gaduh dengan China. Lepas tu penghujung 2018 pun waktu peak trade war, kita nampak volatility index ni shoot up sampai 30 mata. Orang dah jangka macam, oi, market nak crash dah ni. Dan waktu pandemik tengah peak seluruh dunia, Mac 2020, kita nampak volatility index ni shoot up. Dah nak capai all time high dah. Macam waktu US mortgage punya isu 2009. Okay, tetapi apa yang berlaku sekarang, walaupun ni nampak ni, walaupun kejatuhan dekat indeks Dow Jones, tapi nampak gaya volatility index ni overall dia macam tak nak menaik sangat. Right? Dia macam tak terus shoot up gila babal. So dia interestingly dia macam tak nampak kesan yang terus proaktif lah. But for weekly, yes, dia ada sedikit berlaku kenaikan. Tapi for daily tu dia macam agak pelik waktu hari Jumaat tu. Alright. So itu just interesting lah apa yang saya nampak berkaitan dengan indeks hari Jumaat yang lepas. Okay. Alright. Okay. Tak nampak skrin? Tak nampak. Nampak. Elok je. Saya nampak share screen ni. You kena switching kan kot ataupun you swipe kan. Macam tu lah. Okay, alright. Kalau guna handphone kena swipe. Thank you. Thank you. Alright. So itulah perkaitan dia. Okay. Cuma mungkin hari Jumaat tu sekejap kita tengok daily. I think daily macam ni. Salah. Daily tak ada berubah sangat. Alright. Kalau ikut dia tengah berlaku kejatuhan. Okay, alright. So that's why lah, itu apa yang interesting lah yang saya nampak ada sedikit bukan nak kata abnormal tapi macam tak berapa selari lah dengan teori ekonomi. Okay, alright. Itu satu benda. Malaysia tak ada ke VIX index macam US? So far tak ada. Sebabnya yang ni dia kira call dengan put option yang di trading dekat US punya market. So that's why kenapa dia sebut volatility index lah. Di mana usually kalau market tengah jatuh ke bawah, orang akan buy put. So that's why kenapa volatility index ni akan ke bawah. Alright. So itu another thing yang kita perlu ambil tahu. Selain daripada itu this week juga apa lagi situasi this week. Selain daripada tu ada satu lagi ni. Ini pasal kripto. Pasal kripto ada satu lagi exchanger yang ditambah dekat Malaysia iaitu MX Global. Sebelum ni ada Luno Synergy dengan Tokenize. Lain so far tak ada banyak sangat selain daripada interest rate punya isu lah. Okay, interest rate punya isu. Alright. So, tadi saya ada sebut tentang pasal kalau kita nak tengok kepada interest rate ni, kita akan bandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Alright. Okay. Mungkin sebenarnya kita pernah dengar, saya tak nak bandingkan inflation rate. Bolehlah dengan USD, US Malaysian Ringgit. Okay, alright. Mungkin kita ada pernah dengar waktu US ataupun bila kadar inflasi menaik, orang kata ringgit Malaysia akan semakin lemah selemah-lemahnya. Orang kata begitulah. Tapi berdasarkan kalau kita tengok kepada ni data yang saya ambil daripada website statista.com. Data dia ni ada tak keluarkan screenshot dia macam tak lepas tu. Right. So saya plotting baru. Okay, apa yang interestingly ni adalah usually sebelum contoh macam ni 1998 nak berlakunya market crash ataupun selepas berlakunya market crash, usually inflation rate tu dia akan pick up semula ke atas. Right, contoh macam 1998 ni kita nampak interest rate berada di paras inflation rate berada di paras paling tinggi. 2008 pun waktu subprime crisis, inflation rate berada di paras yang tertinggi. So adakah benda yang sama akan berulang? Adakah 2022 akan bakal berlakunya sekali lagi market crash? So saya tak rasa sebegitu, tapi mild correction tu most likely happen lah. Most likely happen disebabkan inflation ni.
Cuma interesting, satu lagi benda lah yang you kena keep in mind. Walaupun kalau kita tengok kepada data ni kan, kalau kita tengok kepada data ni, setiap kali market crash, contoh 1998, inflation rate waktu tu akan berada paras paling tinggi. Yang 2008-2009 pun sama. Lepas tu yang ni tak tapi nampak macam dia nak meninggi. Tapi adakah, tadi saya cakap mungkin berlaku, tapi adakah benda tu possible untuk berlaku? Macam mana ada buku kan? Adakah benda tu akan sama dengan 2009 punya situasi dan juga 1998 punya situasi? You guys rasa akan sama ke ataupun tak sama? Apa yang you guys punya pandangan? Berdasarkan kalau you tengok dekat yang ni saya just, ini tak ada kata ni, USD Malaysia Ringgit ni saya tak nak compare, saya just nak compare ni. Saya nak tunjukkan dia punya tahun ni. Adakah benda tu bakal berulang, inflation menaik gila-gila babas, lepas tu ekonomi akan crash, ataupun sekarang dia akan tak berlaku? Apa yang you guys rasa? Ini benda ni dia agak interesting lah, sebab biasa kalau ekonomi sini dia orang suka buat prediction. Alright. Maybe tak. Mungkin ada yang cakap maybe ya, maybe tak. Sebab kalau kita tengok kepada ni, might be je lah. Mungkin inflation rate terus menaik, lepas tu berlaku economic crash. Tapi kena ingat satu benda lagi yang menyebabkan kalau mereka yang kaji ekonomi, start tahun 2020 dia ada something yang agak distorted dengan data ekonomi. Kalau dulu setiap kali market crash gold, kita put gold setiap kali market crash, contoh macam ni, mana 2009, 2010 gold akan pick up kepada all time high. Even waktu dia akan keep menjatuh 2009, 1998 tak ada, dia keep menjatuh juga. Alright. Tapi usual apa yang berlaku start daripada 2020 hari tu, mana 2020 bulan 3, okey. Apa yang berlaku 2020, bila market crash, dia blanket punya crash tau. Dia crash semua sekali. So some way, somehow dia dah merubah sedikit perspektif tentang data ekonomi. Kalau dulu market crash, safe haven punya aset seperti gold ni lah yang akan menjadi tumpuan. Tapi for now dia macam tak berlaku benda tu. Alright, for now macam tak berlaku benda tu. Okay. Apa tadi saya nak tambah satu benda. Dan disebabkan apa tak berlaku benda tu? Disebabkan sekarang ni, tadi ada cakap pasal barang-barang nanti menaik, akan berlaku inflation makin teruk. Sekarang ni situasi yang berlaku sekarang ni adalah inflation menaik. Ni mana? Okay. Inflation menaik, tetapi yang interestingnya adalah dia bukan naik disebabkan macam mana cakap, dia bukanlah nak kata situasi tak sama macam dulu. Ni barang-barang menaik, mana tadi saya baca dah lupa pula. Barang-barang menaik dia disebabkan adalah ni, sebelum ni barang-barang menaik, demand tinggi. Demand tu keep on datang. That's why kenapa inflation rate menaik. Demand tu maksudnya orang nak guna balik barang-barang tertentu, komoditi tertentu. So menyebabkan semua barang-barang tu menaik. Tapi sekarang situasi dia, demand tu masih lagi, nak kata increase sangat pun tidak, nak kata stagnan pun lebih kurang ya. Tapi apa yang berlaku tentang supply. Supply itu dia tak keep on naik. Kalau kita faham teori ni lah, teori ekonomi. Ini teori ekonomi. Kan kita, Koja selalu explain dekat kita pasal teori ekonomi. Di mana kalau demand naik, so price akan naik, betul? Demand naik, supply turun. Dia akan result dengan price naik. Lepas tu kalau demand turun, supply turun, dia akan result dengan supply naik, dia akan result dengan price menurun. Tapi apa yang berlaku sekarang adalah demand tu dia stagnan. Tapi supply sekarang ni yang
yang menurun. Supply turun. That's why lah kenapa inflation kali ni dia agak interesting. Di mana pakar, even analis, pakar-pakar ekonomi diorang macam tak boleh nak jangka apa yang possible untuk berlaku. Sekarang ni berlaku situasi macam ni. Demand ni stagnan, maksudnya stagnan ni tak berubah. Tak berubah sangat. Tapi supply menurun. Supply menurun sebab apa? Sebabkan ada berlakunya lockdown balik. Macam China buat brutal punya lockdown. Kalau kes menaik je, dia lockdown terus. Kalau ada certain negara yang dah start, even negara kita sendiri pun lah, Omicron dah semakin meningkat, kita dah stopkan orang masuk daripada negara Arab. Orang nak pergi umrah so far dah disekat dulu buat sementara waktu. Sebab kebanyakan Omicron punya kes dekat Malaysia ni datang daripada Arab Saudi. Alright. Jadi bila kita tengok kepada situasi ni, kita tak boleh nak jangka benda yang dulu berlaku tu possible nak ulang balik dekat sekarang. Mungkin dia punya perubahan tu akan ada sedikit perubahan. Itu apa yang saya nak sampaikan lah. Dia tak simply macam kalau dulu demand menaik ni. Dulu kalau sebut pasal lepas ekonomi crash, demand menaik balik. Demand naik, harga minyak akan keep on menaik balik 2015, 2016. Selepas subprime crisis 2008, 2009, 2015, 2016 harga minyak sampai $200. Tapi sekarang apa yang berlaku adalah demand tu dia sama je. Cuma supply yang sekarang ni menurun. That's why kenapa price menaik. Alright. So benda ni adalah benda yang interesting lah untuk kita tengok. Alright. Jadi kita tak boleh nak apply situasi ekonomi tu sama yang macam lepas. Most likely situasi kali ni akan sedikit berubah. Okay, alright. Di mana kalau you baca artikel, I think this article daripada The Star, West the Global Economy heading tu, Goldman Sachs menjangkakan kadar ekonomi US akan sedikit drop pada tahun 2022 ni. Alright. Okay. Itu satu benda lah, yang bagi saya agak interesting lah. Dia tak sama macam situasi lepas. So most likely market akan masih lagi volatile for the incoming this year, tetapi akan still ada peluang-peluang yang tertentu lah. Okay, alright. Ini sedikit lah apa benda pembacaan yang saya buat berdasarkan dua artikel ni daripada The Star West the Global Economy heading tu dan juga ni investing.com punya ni 2022 market outlook series, di mana kat sini you boleh baca banyak lagi lah. Okay, right. Most likely mungkin ada orang cakap sebab ada banyak limited supply disruption actually sebenarnya supply chain disruption. That's why kenapa menyebabkan inflation tu menaik. Dia bukan macam situasi dulu, selepas crash demand datang semua benda menaik balik, inflation menaik. Sekarang benda yang berlaku adalah supply chain disruption. Kalau sebelum ni kita ada dengar satu company EMS dekat Malaysia. Sebelum keluar pasal Dyson tamatkan projek dia lah. Sebelum tu dekat quarter report dia keluar tentang labor ataupun pekerja-pekerja dia dah banyak yang tamat kontrak. So production dia tak boleh nak full capacity, so that's why dia mencatatkan kerugian. Tapi rupa-rupanya disebabkan pasal labor forces punya isu lah, dan disebabkan Dyson cut dia punya projek dengan dia. Tak aims lah. I think you guys tahu dengan benda tu. Alright, so that's why benda ni bagi saya agak interesting, benda yang new, benda yang baru. Lepas tu ada orang juga cakap might be ada kaitan dengan benda baru seperti kripto. Some way somehow yes, mungkin orang diversified. So some way somehow yalah. Some way somehow ni tadi. Alright. So berbalik kepada gold tadi, adakah dengan rancaknya kripto orang tak invest sangat ke gold? Adakah dengan rancaknya kripto orang tak invest sangat ke gold? Tak. Sebab gold dengan Bitcoin ni sebenarnya dia tak ada, yang so far lah yang saya check, dia tak ada any relation yang vice versa. Kalau gold menaik, kripto akan orang abandon. Ni kita tengok sini bagus soalan tu. Okey, ni BTC USDT. Kita ambil contoh dekat ni Binance lah. Tak boleh macam tu pula. Bila compare sebelah, comparison macam ni dia jadi pelik, kita compare sebelah-sebelah. BTC
Kalau dulu mungkin ada teori lah, ada teori orang cakap kalau apa namanya, kalau Bitcoin tengah menaik, cryptocurrency usually orang tengok kepada Bitcoin tengah menaik, gold akan berada di paras kejatuhan. So far saya tak nampak macam tu pula. So far berdasarkan carta, berdasarkan harga gold ni, dia tak nampak macam tu. So saya tak rasa benda tu ada kaitan sangat lah. Benda tu ada kaitan sangat. Sebab dia kategori aset yang agak berbeza, di mana kripto adalah aset digital, gold adalah aset fizikal. Right? So orang still akan diversify. So might be dia tak adalah dia terus all in dekat gold. Mungkin supply gold dekat dunia ni pun dah makin sikit, sort of macam tu. Right? Tapi I don't think dia akan vice versa. Dia tak ada relation yang so far yang saya nampak. Bitcoin jatuh, gold naik, so far saya tak nampak lah relation benda tu. Okay? So tak boleh conclude macam tu. Alright? Tengok macam tak ada beza je. Sama-sama turun. Yes? Alright? Okay. Dan satu lagi isu tentang yang menyebabkan kenapa tentang tadi kan pasal ATM tu ESG lah. I think that issue dah pernah dikupaskan sesi dagang santai dan juga market outlook before this. Alright? So tak perlu kot dikupas lagi. So nanti dia akan jadi dragging punya isu. Okay, alright. Okay, lain soalan lain semua lebih kurang sama lah. Okay, alright. So itu apa yang saya nampak agak interesting lah. Kenapa sekarang ni market dia macam tak ada any significant move, dan juga kenapa kita nampak kebanyakan indeks di dunia ni sekarang tengah berlaku kejatuhan. Okay, kalau kita tengok kepada KLCI ni tak perlu tengok banyak sangat kot. KLCI ni memang dah daripada dulu dia jatuh. Okay, so kita settle lah bab tentang apa yang sekarang ni berlaku dekat dalam pasaran. Yang kenapa orang perlu, apa yang benda-benda penting yang kita perlu ambil tahulah. Alright. Okay. So next yang ni. Next yang saya nak kupaskan adalah this one. Yang di mana tadi saya dah tanya, sekarang ni apa yang berlaku dekat pasaran. Apa yang berlaku sekarang, ramai yang cakap FBM ACE ataupun S market punya saham, small cap punya saham tengah menaik. Alright. So apa yang kita nak buat yang seterusnya adalah ni, this one. Kalau market outlook, kalau dagang santai yang lepas, dan juga siapa yang go kepada market outlook minggu lepas, aku sudah ada kupaskan tarik-tarik berkaitan KLCI punya tarik-tarik penting ni, apa yang berlaku dekat dalam negara kita dan juga pergerakan indeks KLCI. Sekarang kita nak tengok this one. Saya ada buat satu garisan baru. Satu garisan baru. Bila kita biasa dengar, betul tak? Kita biasa dengar tentang Chinese New Year Rally. Biasa juga kita dengar tentang Santa Claus Rally. Cuma so far 2020, 2019 saya tak nampak sangat Santa Claus Rally tu. Okay, right? Tapi Chinese New Year Rally ni dia macam ada. Okay, macam ada. So, saya dah plotting dah. This one memang khas lah untuk you guys semua. Saya dah plotting dah tarikh-tarikh for the past 5 years. Chinese New Year punya tarikh. Jika dibandingkan dengan KLCI, okay, right. Jika dibandingkan dengan KLCI, adakah kita nampak KLCI rally menuju ke Chinese New Year ataupun KLCI tak rally? Apa yang you guys nampak dekat chart sekarang ni? Apa yang you guys nampak dekat chart sekarang ni? Adakah KLCI nampak rally ataupun rally? KLCI rally 2018 ya, 2017 ya, 2016 ya. Ni saya kan ni 2019 so far tak ada, 2020 pun tak ada. Even 2021 pun tak ada juga. Alright. Past 2 years tak ada. Yes. Tepat sekali. Tepat sekali. Namun adakah tahun ini bakal berlaku Chinese New Year Rally? Adakah tahun ini bakal berlaku? Right.
Mungkin ada yang tertanya-tanya, apa yang Chinese New Year Rally ni? Chinese New Year Rally ni maksudnya saham-saham meningkat naik lah. Sebelum ni kalau kita sebut Santa Claus Rally, menuju kepada 25 Februari, menuju kepada Christmas, berlakunya rally di kebanyakan US market. Sebabnya nak berlaku window dressing. Itu apa yang berlaku dekat US market dan might be the impact kepada Malaysian market sikit. Okay, tapi so far 2019-2020 saya tak nampak rally tentang menuju kepada Santa Claus Rally. Tetapi nampak tahun ni mungkin ada Chinese New Year Rally. Kalau sebut Chinese New Year Rally, Chinese New Year Rally, mungkin ada orang cakap kalau nak sebut mudahlah Chinese New Year Rally, saham-saham yang ada nama-nama kecinaan sikit. Dia bukan nak sebut resis tak, tapi contoh macam apa saham-saham yang ada nama Chinese sikit. Kalau dulu apa benda Huaan, tapi sekarang nama dia dah Technex. Kalau lepas tu ada Leong Hub Industries, banyaklah lagi nama-nama yang ada Chinese sikit ni. Dia menuju ke Chinese New Year, dia rally, right? Namun adakah benda tu akan berulang 2022 ini? Chin Hin, Anju, Jian Kun, apa tu, Hock Seng Lee, Wong, right? Banyaklah nama-nama saham yang ada nama syarikat dia Chinese lah. Memang dah chairman dan juga founder dia Chinese, so memang nama dia Chinese lah, right? Tapi sebenarnya ada orang kata akan berlaku Chinese New Year, but 2000 so far dah 3 tahun tak ada. Adakah tahun ini mungkin berlaku? Berdasarkan pergerakan East Market, so nak tahu mungkin berlaku tak mungkin berlaku, kita tengoklah kepada comparison terhadap sektor tersebut. Mudah aja, right? Okay, first kita tengok kepada FBMAs punya pergerakan. Okay, right. Kalau dulu sebelum ni 25 Januari 2020, ni nampak gaya kat sini, 25 Januari 2020 Ace Market rally, right? 2021 tak ada sangat. 2021 12 Februari so far tak ada sangat, adalah sikit selepas tu. Lepas tu 2019, adakah 2019 berlakunya rally? Sikit kat sini, alright, berlaku juga. Okay, ni kenapa saya nak compare dengan sektor ni adalah kita nak tahu sektor-sektor yang mana yang possible nak berlaku rally. Itu yang kenapa kita nak compare. Okay, so far 2018 dekat sini, yes, berlaku juga rally. BMS berlaku juga rally. Dan kita tengok juga sektor yang lain. Okay, dan kita tengok juga kepada sektor yang lain. Ni FBM small cap. Alright. So FBM small cap, kita buat benda yang sama je. So far rally juga 2021, 2020 sikit rally. Dia just naik daripada awal tahun je. Sebab dah berlaku drop yang agak besar 2020, so ada rally sikit dan dia drop. 2019 tak keluar cat dah, sorry. 2019 FBM small cap on the way rally, masih lagi tengah rally dia. Alright. Nampak ni? Ke you guys tak nampak? Macam ni kat sini. Pertengahan rally dia 2019. Mungkin ada yang cakap apa lagi so far yang saya check dua sektor ni je. Ada tak sektor teknologi rally peraya tu Chinese New Year? I think tak ada. 2021 ya mungkin ada, sebabkan waktu tu this one waktu tu memang teknologi tengah rally. 2020 tak sangat. 2020 tengah jatuh. Sorry, kat sini rally juga. Alright. So usually Chinese New Year ni somehow someway dia akan ada sedikit rally. Cuma kena ingat Chinese New Year punya rally ni bukannya dekat KLCI punya counter lah. Usually dia akan berkaitan dengan counter-counter yang macam saya sebut tadi, dan juga counter-counter yang bersifat spekulatif. Alright, so that's why lah kenapa saya buat comparison di antara tarikh-tarikh ni dan juga sektor-sektor tersebut. Cuma kena ingat satu benda, yang tadi kan yang ni tadi mana small cap sektor ni FBM small cap.
FBM small cap dia tak include sekali FBM Ace tau. Dia FBM Ace akan ada sektor dia yang berbeza. Dia punya indeks dia pun indeks yang berbeza. Daripada mana info tersebut? Daripada website bursa. Okey, ini daripada website bursa. Alright. Kalau kita tengok kat sini FBM small cap dekat bahagian atas ini dia salah satu FBM emas punya indeks, sementara Ace dia another part yang lain. Alright, dan yang lain itu akan membentuk indices based on sector. Okay, alright. So far I think kalau sebut 2022 ni I think akan ada ni Chinese New Year Rally. Eventually sekarang pun kita dah nampak pun Chinese New Year Rally. Right? Saham-saham yang berkaitan dengan spekulatif. Okay, itu satu benda lagi lah yang dalam market yang kita nak ambil tahu juga apa yang possible berlaku next week. Cuma kalau kita tengok kepada pergerakan kita tengok kepada pergerakan FM small cap hari tu saya ada tanda kan, hilang pula sacat yang hilang. Okay. Jangkaan saya untuk FBM small cap ni terus rally, might be somehow dia akan testing 16,400 lah kalau dia terus rally. So possible untuk dia testing dekat situ. Right? Cuma kena bear in mind bila sebut pasal small cap ni maksudnya saham-saham yang nilai syarikat dia tu rendah. Biasanya dia tu seronok. Kita nak trade tu seronok. Saya percaya dah ramai dah pun yang sebut Ken Hin lah, stok-stok spekulatif lah tu, Bintai lah, apa lagi, Jian Kun lah, AHB lah, SM Track lah, tu semua stok-stok spekulatif. You kena ingat satu benda, kalau sebut pasal small cap punya rally, dia memang waktu ni saya nampak market participant agak tinggi juga. Memang dia seronok, market rally ni seronok. Cuma you kena ingat satu benda, saham ni adalah saham murah, saham spekulatif. Kalau dia menaik tu boleh naik dengan banyak, dan kalau dia turun pun dia akan turun dengan banyak. Usually ramai orang give up waktu bila? Waktu this kind of rally. Waktu this kind of rally akan ramai orang give up. Sebabnya apa? Sebab dia tercedok dekat atas ni. Yang ni you kena ingat sampai bila-bila. Ni pesanan penaja, ibarat pesanan penaja. Biasanya orang dia akan rancak waktu tengah rally sampai market tu puncak, time tu dia akan tiba-tiba hilang kat pasaran. So saya just nak remind, kena hati-hati walaupun you nak trade FBM small cap, no issue. Even akan ada ceremony 13 Januari. Akan ada satu signing ceremony dekat saham-saham yang agak spekulatif bagi saya. Walaupun ceremony berita tu dia macam agak interesting, tapi bagi saya saham-saham tu agak spekulatif. Sekejap, mana tadi saya ada buka artikel dia. Bukan kat sini. Mana? Ini kot. Mana tah SM Track punya isu tu? Hilang pula. Tak ada lah. Okay. Tapi balik ke berarti, memang interesting, cuma part yang you kena hati-hati. Biasanya ramai orang give up selepas penny ni really ya. So make sure you put in your mind, janganlah tergesa-gesa sangat dengan small cap ni rally ni, sebab dia possible untuk libas you balik ya. Betul? Kak Mazini cakap rally untuk small cap tahun 2018 mula menurun 9 hari bulan Januari. Kalau kita tengok kepada tarikh Chinese New Year tu 5 Februari. Tapi 2018 daripada sini 9 Januari, daripada situ dia start jatuh. Might be dia berlaku awal lagi. Alright, that's why lah kenapa you kena extra careful lah tentang saham-saham small cap ni especially. Memang nampak seronok. Waktu ni saya percaya ramai orang akan banyak screenshot. Banyaklah screenshot yang dia punya untung yang dia dapat. Tapi ramai juga yang tak cekap dalam pasaran. Might be dia akan berlaku losses yang besar sewaktu berlaku rally ni. Okay, alright. Okay, kena hati-hatilah. Okay, itu satu benda. Banyaklah nama yang you guys ada. XOX, DGB lah. Cuma kalau just put in mind lah, kalau saya untuk you trade yang counter berkaitan dengan small cap ataupun spekulatif punya counter ni, cari yang at least dia dah bergerak sedikit. Janganlah dia betul-betul tengah tidur. Sebab saya sini tak ada buy call sell call, tapi saya just tunjuk contoh lah. Ni sebut DGB. Janganlah cari yang you nak trade yang memang tengah tidur sangat. Biarlah nampaklah dia bergerak sikit, lepas tu dia pull back, dan kat situ lah lebih senang untuk you trade lah.
Okay, alright. Okay, dia kalau cakap pasal semua cap ni, sersul. Ni, dia ada satu ni. Ni. Saya dah buka dah artikel dia. Saya dah buka dah artikel dia. I think ada lagi kot, ada lagi dia gambaran signing ceremony dia jap. Saya cari gambaran signing ceremony dia. Sekejap. Mana gambaran signing ceremony dia? Oh, tak ada pula kat sini. Oh, kat dalam grup saya ada. Signing ceremony. Okay. Ni guys tengok ni. Signing ceremony. 5G Infratech Malaysia dengan 5G Infratech Malaysia Sdn Bhd. Company semua ni lah. Dia yang menjadi yang saya agak apa nak cakap bukan speculate. Apa benda, bukan fobia, dia ada satu perkataan tu, dia jadi macam agak ragu-ragu dengan benda Allah ni. Signing ceremony adalah semua syarikat-syarikat ni adalah losses making company. Losses making company punya syarikat. So dia jadi macam benda dah lah hotel ni pernah jadi interestingly 2018 hari tu. So just hati-hatilah you nak trade. Dan kena ingat signing ceremony dia 13 hari bulan. Mungkin waktu 13 hari bulan tu dah berlaku settlement news. Okay, jangkaan saya possible berlaku lah. Ni semua scammer punya company lah. Okay, alright. Dah hati-hati je lah, hati-hati. Tapi saya tak cakap tak mustahil pun dia nak pergi rally gila babas, ya. Cuma you kena hati-hati lah sebab semua ni adalah losses making company. Alright, dekat bursa ni. Okay, so part tu yang you kena ambil perhatian. Okay, alright. Kalau buka berbalik kepada artikel something brewing dekat SM Track. Uish, dia macam tak apalah, it's okay lah, it's up to you lah. Might be jangkaan saya ni salah, might be ya. Yalah, sebab tiba-tiba ada orang menjadi substantial shareholder yang baru. Kalau kita belajar pasal Ken Slim, ada new shareholder. That's why kenapa dia menjadi saham dia tu meroket naik. Ada Tan Sri Lee Kim Yew, emerge substantial shareholder, 5% punya direct stake, banyak lagi. Dan juga pasal ceremony tu, dia some way catalyst ni agak interesting. Cuma disebabkan kita tahu dari segi fundamental company tersebut ada isu, so kena extra careful lah. Kena extra be careful, right? Tapi akan ada je untuk you trade ni. Saya tak cakap tak mustahil pun. Sebabnya bila nak cakap pasal ni, mungkin ada orang tertanya. Sebelum ni ada orang pernah ajukan saya satu soalan. Nanti soalan tu kita semua pernah terfikir. Kenapa saham ni naik? Kenapa saham naik? Kalau macam ni senang lah. Dah keluar dia punya catalyst dia. Namun adakah, mungkin orang tanya, sampai bila dia akan naik? Wallahu alam. Wallahu alam. Cuma adakah mustahil dia akan pergi sampai 38? Tak mustahil. Tapi adakah mustahil suddenly hari Isnin dia nak tergolek jatuh ke bawah, ataupun 13 hari bulan hari apa? Hari Khamis nak terus tergolek ke bawah, 12 ke 13 hari bulan nak tergolek ke bawah pun ya juga. Alright. So that's why you kena hati-hatilah. Okay, disebabkan kena ingat satu benda macam ni lah. Kenapa bila cakap pasal technical, cakap pasal pergerakan harga saham, kenapa always, kalau Coach Jas sendiri always remind tentang fundamental pasal company tersebut. Kenapa selalu di-remind benda tu? Mungkin ada yang macam tak boleh connect the dot lagi. Apa kata fundamental? Biar aku ni technical analyst. Aku ni memang nak trade berdasarkan TA. I don't care dengan FA. Sebab aku nak tengok pergerakan harga dia je. Kalau memang orang yang rigidly pegang mazhab technical analysis, yes, dia akan sebut macam tu. Dan benda tu tak salah, betul. Right. Cuma kita nak jadi pelabur yang lebih bijak. Kita tak nak abaikan fundamental. Okay. Analogi dia ibarat macam ni lah. Ibarat dia macam ni. Kenapa sekarang ni sekotak topeng muka you boleh dapat dalam belas ringgit je, sedangkan dulu pernah sampai satu tahap harga topeng muka ni sampai RM75 sekotak. Sebab waktu tu apa? Waktu tu orang panik, orang macam uish, mungkin harga face mask ni makin tinggi. Orang pun tak tahu adakah dia punya production akan keep up ke. So orang pun beli. Sampai RM50 sekotak, RM75 sekotak pun orang sanggup beli. Namun apabila
benda fundamental dia, production semakin meningkat balik, demand dengan supply itu dah semakin stabil, so kita dapatlah harga yang sepatutnya. So konsep dia sama juga dengan pergerakan harga saham ni. Kalau waktu tu kan demand keep on menaik, sedangkan fundamental maksudnya value saham tersebut tak menunjukkan kadar harga yang sepatutnya, some way somehow at the certain point dia akan patah balik kepada harga saham dia. Okay, right? Okay, right? Yang tu yang you kena keep in mind sampai bila-bila. Memang seronok saham-saham ni menaik, cuma you kena ingat satu benda macam tu. Dan juga yang ni saya nak remind satu lagi. Baru-baru ni saya ada terdengar orang beli, dia beli saham, dia trade saham. Cara dia adalah dia beli tapi dia tak nak loss dengan dia tak cut loss. Yang ni paling interesting saya dengar, sebab dia cakap eventually saham ni akan menaik balik semula. Some way betul kalau saham tu fundamental dia good. You cakap lah Inari ke Gratek ke waktu pandemic COVID-19 crash, Franken, UWC, even Inari dah masuk ke LCI, apalagi DNO, banyak lagi lah saham-saham teknologi. Tapi kalau you cakap ni, you tercedok dekat saham-saham yang macam ni, eventually dia akan naik balik. I think Sapura Energy ni dah menjadi banyak contoh. So bila berkaitan dengan demand dan juga supply tu, you kena ingat satu benda je. Kalau fundamental dia tak menyokong pergerakan teknikal dia, somewhere dia akan patah balik ke bawah dia punya harga. Alright? Okay? So benda tu you kena keep in mind lah. Alright? Dan nanti kang ni dah jadi macam review stock pula. Alright? Mungkin kejap lagi kot. Kejap lagi. Okay, alright. So itu satu benda lah yang perlu tahu. I think benda ni sekarang menjadi buah mulut trader-trader, buah mulut grup Telegram, buah mulut grup WhatsApp. SM Track nak sign ceremony, but biasanya yang saya nampak waktu MOU tu lah harga dia akan jatuh. Waktu MOU tu harga dia akan jatuh, especially kalau dia dah rally gila babas lah. Okay, alright. Okay, boleh Okay, itu kaitan dia. Okay, private placement. Siapa yang pergi corporate exercise masterclass dengan Kak Mazni. Kak Mazni cakap PP SM Track ni dah buat dekat 7.5 sen. You baca artikel ni lah nanti. You just Google je SM Track Brewing. Something brewing in SM Track. Dan you akan faham lah benda ni. Private placement dia 7.5 sen. Dah almost 400% dah dia orang dah untung. Just tunggu masa je lah kot, I think. Just tunggu masa lah sebelum dia berlaku kejatuhan yang banyak. Okay, alright. Itu few situation lah yang setakat ni yang menjadi pemerhatian DH Weekly dan juga kebanyakan trader. Alright. Dan satu lagi yang this one dekat dalam dekat dalam DH okay, yang ni dekat dalam DH yang saya nampak agak menarik. Ni agak menarik dia punya artikel dia. Saya fast through forward dulu. Okay. Macam mana nak zoom in dia? Okay, jelas. Ni KL Kepung. KL Kepung apa form? Bukan sini. Mana pasal KGB? Hilang pula pasal KGB. DH ni dia memang suka tak bekerjasama. Dia punya loading tu tahap dia, buka dekat tab laju je saya rasa. Even kalau kita baca dekat DH Weekly pun benda ni menjadi satu benda yang diperhatikan juga. Alright, cuma apa lagi mana yang pasal KGB tu? This one kot. Tak ada. Inilah, tengok sini je lah. Senang. Okay.
senang tengok sini. Alright, ni kepong. Mana yang inari. This one. Capital technology. Oh, dia kat dalam teknologi punya. Okay, alright. Ada satu bahagian dekat dalam The Age tu, dia cerita tentang teknologi still lagi menjadi fokus. Yang ni bagi saya part ni you kena monitor. Nanti you bacalah apa benda yang dia cerita. Panjang lah dia cerita benda ni. Panjang lah dia cerita ni. Inari, target price Inari ada sekitar dekat paras I think RM5 lebih. Jangkaan berapa persen lagi kenaikan? Mana? Tak ada kat sini lah. Kalau artikel tu ada dalam RM4, RM4.50 jangkaan dia. RM4.62. Lagi satu KGB ada kenanga target sampai RM2.50. Okey, yang ni bagi saya sektor teknologi, few saham-saham teknologi ni you still kena perhatikan juga. Sebabnya apa? Sebabnya sekarang ni tadi kan saya ada explain tentang kadar inflasi. Dia kalau cerita pasal spekulatifnya stok tu, dia seronok bincang. Tapi dia takkan habis nanti. Okay, right. Ni. Saya nak tunjuk this one. Kaitan dia. Kaitan dia. Nanti you baca lebih dalam lah tentang artikel tu. Artikel tu dia cerita tentang demand terhadap semiconductor ni overall masih lagi ada. Masih lagi boosted. Masih lagi tak ada demand tu semakin slow sebab dengan adanya 5G, even kalau something brewing tentang SMTrack ni pun pasal 5G juga. Alright. Cuma interestingly adalah somehow teknologi punya stok dari segi short term dan juga mid term nampak gaya tengah berlaku downtrend. Okay. Jadi apa yang saya nampak adalah you just wait sedikit lah kot. Wait sedikit sampai isu inflation dah semakin reda, then you aim balik this kind of technology punya stock lah. Okay. Ini apa yang bagi saya rumusan daripada artikel. Nanti you bacalah artikel tu, panjang. Ada cerita pasal Inari lagi, ada pasal KGB lagi. Even KGB ada baru menang few awards yang masih lagi harga dia sideways, berlega-lega RM1.55, RM1.80. Hari tu macam nak breakout RM1.85 tapi tak berjaya. Okay, right. Somehow this kind of technology punya stock you kena keep in mind. Sebab saya tak nak macam ni. Saya selalu remind, tak nak you punya stock yang you pegang sekarang ni you tak ada satu pun swing stock. Dia tak nak sampai you dah terlibat saham 10 tahun, tapi 10 tahun ni tak ada pun stok yang you pegang yang at least dia naik sikit, yang at least dia bagi dividen sikit. Right? So salah satu cara, sebelum ni kita katakan banyak saham-saham dah banyak sangat menaik. Bila dia nak diskaun? Sekarang lah masanya. Dia dah menunjukkan tanda-tanda nak diskaun. So you just standby je lah. Okay, tak salah nak trade dengan counter-counter yang spekulatif, counter-counter yang penny tadi, tapi somehow monitor juga this kind of stock. Alright? Takkanlah simply je, takkanlah Inari seorang dia masuk KLCI, tak ada saham-saham teknologi yang lain yang possible nak masuk KLCI. Okay? Right, so itu interesting lah apa yang saya nampak so far. Even kalau tengok dekat artikel ni pun ni, jump in net profit to record high. Untuk September 30, 2021 hari tu Inari. So that's why kenapa dia menjadi pilihan nak masuk kepada KLCI. Okay, alright. Okay, so I think banyak juga yang kita dah bincang tadi daripada tentang inflation punya rate dan juga Chinese New Year rally. Apa yang berlaku tentang situasi semasa, dan satu lagi last but not least inilah. Last but not least, sebelum ni ada orang kata kalau inflation menaik, Malaysia ringgit semakin melemah. Ada orang kata inflation menaik, ringgit semakin melemah. Somewhere macam dia ada hubung kait dia sedikit, tapi dia tak berulang-ulang, so kita tak boleh nak rumuskan macam tu. Dan saya tak jangkakan pun, kalau tengok kepada technical analysis ni, saya tak menjangkakan pun indeks boleh break RM4, indeks pula, ringgit Malaysia boleh break RM4.50.
unless ekonomi Malaysia teruk gila babas, dan baru possible ringgit Malaysia bocor RM4.50, maksudnya dia menaik tinggi lagi lah. Even analis jangkaan, kalau artikel The Age, jangkaan dia orang sekitar RM4.25 je paling tinggi pun, might be sampai sini RM4.25, dan most likely kalau ringgit semakin mengukuh, dia main-main RM4.05 ke RM4.10 lah. Okay, right? So kalau nak dikata inflation menaik, ringgit Malaysia menaik, macam pelik lah, macam tak sangat. Okay, right? Okay, dia memang kalau ekonomi crash lah, Malaysia punya ekonomi teruk gila babas, barulah possible berlaku. Dulu paling pernah tinggi pun RM4.80 je waktu krisis kewangan Asia. So takkanlah nak berlaku krisis lagi. Takkanlah dia tak bijak sangat kan. Okay, right? So saya tak jangka lah dia akan menaik sekitar tinggi macam tu lah. Okay, right? Okay, tapi ada tak kat sini dia macam, uish, apa benda lah yang saya sebut ni? Kenapalah tiba-tiba ada chart ni depan belakang. So far you guys faham tak tentang benda-benda ni? Ataupun yang datang sesi malam ni dia ingat, oh, saya nak kupaskan saham apa yang nak beli minggu depan, tapi tak ada pula. Tapi tak ada pula. Dia macam bercerita panjang pula tentang ekonomi je. Okay. Alright. Okay, so far okay ke sesi malam ni? Jam dah 10.40. Ada any persoalan tak? Tadi saya think ada satu persoalan lah yang saya terlepas sampai ke atas dah. Saya tanya soalan lain, dia dah terus naik ke atas. Saya dah lupa dah persoalan ni. Okay, right. Okay, komen tentang apa dijangka akan berlaku pada market next. Adakah bearish ataupun bullish? Ni soalan yang agak interesting. Soalan yang agak interesting. Tak apa, nanti kita tengok juga stock-stock. Stock-stock tu nanti kita tengok jugalah. I think next week still lagi akan sekejap ni, sorry, saya buka ni sekejap. Bukan, belum. I think next week still lagi next week apa yang possible berlaku. Okay, kita tengok kepada KLCI dulu. Kita tengok kepada KLCI dan kita tengok kepada overall sector. Dan lepas tu saya buat recap lah. Okay, alright. Okay. Okay, alright. Sekejap. Okay. So, kalau kita tengok kepada indeks KLCI, jangkaan saya indeks KLCI ni akan keep on sideways. Lagi. Akan keep on sideways. Even MA200 punya line pun masih lagi below daripada masih lagi above current index sekarang. So I think dia akan masih lagi sideways for the time being. Sampailah ada kata putus yang agak besar tentang apa polisi ekonomi Malaysia yang seterusnya. Time tu might be baru kita akan nampak indeks KLCI ini move higher balik lah. But for the time being, mungkin sampai for the next PRU, market kita akan keep on sideways. Okay, tak ada jangkaan lagi dah, market kita akan keep on higher dan higher lah. Possible. Alright. Cuma satu lagi benda yang agak interesting. Pasal ada yang tanya pasal parameter. Okay. Bukan parameter dah. Saya tertinggal satu benda. Bulan 1. Pasal bulan 1. Okay. Pasal bulan 1, dia ada satu indikator ataupun satu benda yang usually akan menjadi perhatian lah. Kalau dalam technical analysis ini dia akan menjadi satu perhatian, iaitu dipanggil sebagai January Barometer. January Barometer. Okay, right? Dan dia baca lagi lah, dia punya definition dia. Okay, apa January Barometer ni? To put in simply, January Barometer ni adalah di mana analis nak melihat apa possibilities pergerakan indeks pada tahun itu adalah dia tengok kepada performance indeks tu dalam bulan Januari. Adakah bulan Januari nanti indeks akan tutup semakin strong ataupun semakin lemah? Kalau tutup semakin strong, most likely tahun tersebut akan menjadi bullish. Ataupun kalau indeks
bulan 1 dia tergolek-tergolek, most likely tahun tersebut dia akan menjadi bearish. Okay, kita tengok dulu kepada indeks KLCI, selepas tu baru kita tengok kepada Dow Jones punya indeks lah. Alright, mana tadi? Januari. Okay, kalau kita tengok kepada 2019, I think KLCI dia tak reflect pun pasal pasal apa nama tadi? Pasal January barometer tu. Kalau kita tengok kepada 2019, kita ambil paling latest lah. Kita tengok kepada 2019, daripada awal Januari sampailah penghujung Januari. 2019 sampai sini. So far ini indeks 30 Januari dia tutup sini. Naik sikit lah 1%. So jangkaan time tu 2019 jangkaan yes memang market bullish. Tapi somewhere KLCI kita keep on tergolek juga. Okay, kita tengok pula 2020. Kita tengok pula 2020. Kita tengok pula 2020 dekat sini. Okay. 30 Januari dekat sini. Kalau 2020 dia terjatuh. So 2020 bearish tapi still ada je potensi untuk menaik. Dan kita tengok pula 2018. Cuma January barometer ni dia tak keep on repeating lah untuk KLCI. KLCI ni so far apa yang saya nampak dia tak keep on repeating lah. Kalau 2018 yes. 2018 yes pasal January barometer ni. So ini benda yang you perlu tengok juga. Mana January starting day sini. Ending dia sampai 29 Januari. Sampai sini lah. So nak kata overall bullish kalau kita kepada KLCI ni tak sangat. Somehow dia tak reflect sangat. Most likely January barometer ni even datang daripada US punya market pun. Okay. So kalau tengok kepada KLCI, kita dah tengok kepada 3 tahun. So far January barometer ni dia tak menjadi kayu ukuran sangat dekat indeks KLCI. Tapi most likely dia menjadi ukuran kepada sektor lain lah. Cuma kalau you compare dengan Dow Jones punya sektor, mungkin benda ni possible untuk berlaku. Dan benda yang penting you nak tengok juga dekat bulan Januari ni adalah January barometer. Okay, alright? Okay. Boleh komen sikit tentang GST. GST saya tak nampak benda tu akan diperkenalkan lah. GST ni nampak gaya for the time being menuju kalau kata let's say berlaku PRU, most likely tak akan diperkenalkan. Most likely tak akan diperkenalkan sebab apa? Dia akan menjadi satu benda yang tak popular. Right? Dia akan jadi satu benda yang tak popular. Even salah satu cara government Malaysia nak buat duit sekarang, apa cara dia? Perasan tak you guys punya, siapa yang baca contract note, you punya contract note this week? You perasan tak you punya stamp duty dah naik 50%? Jangan lupa benda tu. SST dah tak ada. Nampak macam dihilangkan SST, tapi stamp duty tu dia naikkan 50%. Okay, alright. 50% punya kenaikan stamp duty tu lebih tinggi kenaikan dia jika dibandingkan dihapuskan SST. Alright. Even sebenarnya ni kalau dengan market, dagang santai kita dah pernah kupaskan, Malaysia menjadi salah satu negara Asia yang paling mahal untuk di-trade. Okay. So I think dia dah buat benda tu. So most likely GST tu tak ada kot. GST tu I don't think dia akan buat lah. Dia akan buat GST tu tak ada. Okay, alright. So I think for the next week punya sektor, capkan yang ni. Next week punya sektor, apa yang saya nampak adalah most likely sektor yang tadi kita dah kupaskan iaitu FBM small cap. So far saham-saham spekulatif, saham-saham yang bernilai rendah, saham-saham yang berharga murah ni nampak gayanya tengah menjadi tumpuan. So jangkaan saya next week masih lagi akan ada seperti yang saya explain tadi, most likely dia akan cuba juga hit sampai 16,400 prior to Chinese New Year punya tahun, Chinese New Year punya perayaan. Alright, dan juga FBMA lah, dia lebih kurang sama. Alright, itu sektor yang so far saya nampak masih lagi menjadi tumpuan. Dan ada few juga sektor yang nampaknya start moving, iaitu sektor energi. Sektor energi di mana
harga Brent. Brent oil pada hari Khamis lepas membuat lonjakan sebelum, berjaya break $80 punya resistance dan tutup stay above $80. So that's why kenapa kita nampak saham-saham energy nampak gaya macam nak muncul semula. Okay, right? Itu saham-saham energy. Dan juga selain daripada tu, saham consumer saya tak nampak sangat. Teknologi, jangkaan saya next week akan keep on pullback lagi, akan keep on berlaku pullback lagi, akan keep on berlaku kejatuhan lagi. So just standby je sampailah you rasa teknologinya jatuh dengan banyak, so then you standby. I think kalau dah boleh hit MA 200 punya line ni, so dah pun bagi saya agak murah dah. Even kalau ada testing sampai 89 index point ni pun dah memang murah saham-saham teknologi ni. So you janganlah predik saham Greatech nak jatuh sampai RM1, tu memang tak lah. Mungkin dia jatuh sampai paras RM6, paras RM5.50 ataupun the worst case RM5. So itu pun dah cukup banyak ada punya murah. Okay, right. So saya tak jangka teknologi menjadi tupuan, sebab that's why jangkaan saya masih lagi small cap dan juga Ace market. Selain daripada tu, mungkin ada yang cakap tentang poultry. Mungkin ada yang tanya, harga ayam dan telur semakin menaik. Adakah saham poultry ni semakin menaik? Alright, sebenarnya harga saham dan telur dia semakin naik bukan disebabkan demand makin meningkat dekat ayam dan juga telur ni, tetapi benda lah ni. Harga soya dan juga harga corn, harga jagung. I think Koja dah pernah ulaskan benda ni. Alright, benda ni yang punca kenapa poultry meningkat naik. Okay, dan ditambah satu benda lagi, pasal price scheme. Price scheme yang government kita buat price ceiling, asalnya tamat sampai 31 Disember, dia extend sampai 4 Februari. So most likely benda tu akan impact lagi kepada saham poultry. Okay, so kalau you nampak nama-nama saham poultry tiba-tiba muncul dekat you punya market trade monitor, so saya tak jangkakan dia disebabkan harga ataupun keuntungan dia orang semakin meningkat, tetapi lebih kepada most likely related dengan Chinese New Year rally. Okay, alright. Okay, sebab makan ayam makin mahal lah. Okay, alright. Harga telur akan naik, akan efek saham berkaitan tak? Macam tadi saya sebut ni, sebab makan ayam mahal. So that's why kenapa makanan ayam mahal ni dia bukannya berlaku sekarang je. Dia dah berlaku daripada Oktober. Kalau tengok dekat sini, peak dia hari tu dekat sini ni 5 years. Sebenarnya dia naik daripada ni sekitar Oktober 2020 sampailah sekarang. Hari tu jatuhlah kejap sikit. Kalau kita tengok yang ni soya bean, kalau kita tengok kepada corn, jatuhlah kejap. Apa yang berlaku sekarang dekat syarikat-syarikat poultry ni adalah diorang kena menanggung production cost yang tinggi. So that's why lah kenapa kalau you buka malaysiastock.biz, you carilah saham-saham poultry. Apa saham-saham poultry yang ada Leong Hub, mana LHI, Leong Hub International Berhad. Okay, right. Ni tak syariah lah. Tapi apa yang you nampak tak kat sini? Dia punya net profit, revenue dia decreasing. Revenue increasing tapi net profit decreasing sebab apa? Production cost dia tu semakin tinggi. Okay? Alright. So that's why lah kenapa walaupun harga ayam meningkat, harga telur meningkat, kita tak nampak saham-saham poultry ni meningkat. Even kalau sebelum ni, kalau saham-saham poultry ni menuju ke perayaan, menuju kepada raya Aidilfitri, menuju kepada raya Cina, saham-saham poultry ni menjadi tumpuan. Tapi so far yang saya nampak starting daripada 2020, I think 2019 pun dah berlaku benda yang sama juga, tak nampak situasi itu berlaku. Back in 2018-2017 ya, tapi 2019, 2020, 2021 ni tak nampak saham-saham poultry ni meningkat naik menuju kepada perayaan sebab harga ayam ataupun telur meningkat. Sebab apa tadi saya dah sebut, harga ayam dengan telur meningkat ni sebab soybean dan juga coin yang meningkat lah. Okay.
Alright, so that's why kenapa jangkaan saya masih lagi spekulatif punya stock for the next week. Dan kalau kita lihat kepada stok-stok berkaitan, I think you akan nampaklah banyak saham-saham sekarang ni yang membuat, especially saham-saham yang small cap, dia membuat pembentukan macam ni. Dia daripada bawah dia start nak buat mangkuk dan nak tolak ke atas. Okay, so you akan nampak banyak pattern-pattern macam ni pada waktu sekarang ni. Most likely benda ni akan keep on berterusan sampailah Chinese New Year tadi yang saya sebutkan tadi. Tapi kena ingat juga mana-mana yang dah naik dengan banyak, so jangkaan untuk dia pullback itu akan ada jugalah. I think banyak saham-saham yang start nak breakout, dia punya sideways, yang dah start moving dengan dia punya volume and so on. Okay, so saham-saham yang tu yang you kena keep on perhatikan lah. I think you guys ada watchlist masing-masing. Even kalau dekat buy call broker pun akan ada dah semua benda tu. Sebelum ni kalau ikut broker buy call Elsoft ni lama dah. So baru last week Elsoft ni semakin meningkat naik. Tapi I think dia punya potensi yang lebih banyak dekat saham-saham spekulatif lah. Cuma kena hati-hati dengan yang ni tadi, yang signing ceremony punya geng-geng ni. Monitor 13 hari bulan nanti apa yang akan terjadi. Monitor, saya tak jangkakan diorang akan terus keep on rally. Alright, so yang tu yang you kena monitor. Saya tak jangkakan this one akan menjadi, mungkin akan meningkat naik lagi next week. Cuma lebih kepada, saya nampak lebih kepada saham-saham yang start buat mangkuk, start nak berubah trend lah. Okay, tadi kita ada few lah. Kalau sebelum ni saya share dengan saya punya group adalah this kind of stock pula. This kind of stock. DNEX ada HPMT, apa lagi DNEX, EFOS belum bergerak, Kuskapi tengah pullback. So ni this kind of stock lah yang might be akan interesting lah for the next week. Tapi akan ada juga yang tak bergerak. Okay, alright. Okay. Apa lagi tadi, costing production ayam akan menaik kalau kerajaan tetapkan harga kawalan, tapi tadi subsidi serba sedikit akan efek dia orang. Yes, betul. Yang ni kawan kita dah buat summary in tulisan. Serba sedikit sebab production cost tu meningkat. So that's why kenapa tak nampak harga-harga saham berkaitan ayam ni meningkat naik. Contohnya LSI, mungkin the start reverse. I think Chinese New Year really. Lepas tu apa lagi yang biasa ni, CCK. Ini pun masalah dah jatuh dengan banyak, cuba nak rebound. Okay, alright. So far tak nampak lah, sebabkan harga ayam ni meningkat, dia orang akan menjadi tumpuan. Kenapa bila harga makanan ayam naik, production cost tinggi, company kurang, tapi saham naik pula? Ni sekarang ni saham-saham yang ni, saham-saham ni kan, saham-saham ayam ni, kena ingat satu benda je. Ni. Cuba Google nama panjang CCK ni apa. Saham-saham ayam ni. Saya nampak lebih kepada pergerakan diorang ni disebabkan prior to Chinese New Year really. Dia bukannya disebabkan harga ayam meningkat. Alright. Even government nak panjangkan lagi pun shilling price tu sampai 4 Februari. So diorang akan still suffer lagi untuk production cost dia. Dia still mungkin akan mungkin dia keluar, kalau dulu RM1 yang dia keluarkan mungkin dia punya return 50 sen. Sekarang mungkin RM1 yang dia keluarkan return dia 10 sen je. That's why kenapa dia orang suffer lah. Okay, tapi I think pergerakan ni lebih kepada ada kaitan dengan Chinese New Year really. Okay, Lehong, yes. Ni counter berkaitan dengan ayam lah. Alright. Okay. Tapi most likely government buat tarikh tu sampai 4 Februari. Mungkin selepas 4 Februari tu might be dia akan keep on rally balik bila dah tak ada sekatan dekat shilling price tu. Tapi pengguna kita akan suffer bila government tak buat shilling price. Memanglah you cakap harga saham akan menaik, tapi you kena ingat bila harga saham naik, kita nak beli harian ataupun kita nak beli mingguan berkaitan dengan ayam ke telur ke, kos hidup kita akan semakin meningkat. Right? So janganlah hope sangat harga ayam tu terus meningkat. Kita akan suffer dengan satu lagi sebab. Okay, alright. Okay, jelaskan benda tu. Okay,
Satu lagi pasal sektor besi, sektor besi so far sebelum ni usually saya akan tengok kepada P-metal punya pergerakan. Cuma sektor besi P-metal nampak macam nak menaik semula, so that's why kita nampak ada few saham-saham besi yang cuba recover juga daripada dia punya bottom. Cuma kat sini kalau kita tengok kepada this one, metal, mana aluminium kat sini. Aluminium. Alright. So kalau kita tengok kepada so far aluminium punya price nak meningkat naik balik semula. Kalau macam ni, apa yang akan efek negatif? Nampaknya construction masih lagi akan tak menjadi tumpuan 2022 ni. Kalau harga raw material untuk construction, contoh macam besi semakin meningkat, tapi mungkin saham-saham besi, ini 1 year, dia panjang sangat. Ni 1 year. Dia so far saya nampak dia rebound je daripada paras kejatuhan dia. Okey. Sebelum ni kat sini dia rebound, so that's why kenapa you nampak P-metal berlaku benda yang sama. Okey. So itu sedikit tentang besi. Alright, apa lagi sektor-sektor yang lain? So far apa lagi persoalan-persoalan yang lain saya terlepas. Stok-stok berkaitan ekspor. Okay, stok-stok berkaitan dengan ekspor somewhere ada juga sedikit dia punya movement. Cuma jom kita tengok stok-stok berkaitan dengan ekspor. Apa? Stok-stok berkaitan dengan ekspor evergreen. Biasa kalau stok berkaitan ekspor ni, you guys akan tengok kepada stok-stok perabot lah. Alright. Ada few juga sebenarnya saham-saham berkaitan dengan eksporter yang berlaku kenaikan disebabkan ringgit semakin melemah, tapi nak kata dia akan keep on terus rally tu disebabkan ringgit melemah tu mungkin tak berlaku sangat. Sebab apa tadi? Ingat tak? Saya cakap analyst target ni USD Malaysian ringgit akan berlega-lega paras ni je. Paras this area je. Dia orang tak jangkakan pun Malaysia ringgit ni pergi sampai RM4.50. Okay. Time tu memang ringgit melemah. Even kalau you nak travel overseas pun you akan suffer. You nak tukar duit tu semakin tinggi lah. So nak kata kalau ini daily punya chart tau. Kalau nak kata eksporter ni bergerak sebab ringgit semakin melemah this week ya. Tapi so far dia belum break lagi resisten dia. Mungkin most likely dia akan hit juga RM4.25, tapi tengok kepada perkembangan dulu lah sektor-sektor eksporter ni. Mungkin dia akan benefit kepada kelemahan ringgit. Katakanlah ringgit keep on melemah, keep on meningkat naik lagi. Ni maksudnya ringgit melemah lah. Jangan salah faham pula. Kenapa sebab ni lagi mahal ringgit tukar kepada US, so maksudnya ringgit kita semakin melemah. Maksudnya US punya dolar semakin meningkat. Mungkin dia akan keep on meningkat juga. Mungkin for the time being dari segi short term akan affected kepada eksporter punya stok, tapi mungkin bukan semua. Kena ingat kita tak ada indeks furniture tau. You kena tengok kepada satu-satu company tu, dia tu buat furniture ke ataupun dia membuat kayu. Okay, dia benda yang very different. Right? Ada orang yang gunakan kayu untuk keluarkan produk, ada orang yang keluarkan kayu. Kalau dia keluarkan kayu, lagi tinggi harga kayu, lumber punya price lagi tinggi, dia lebih banyak untung. Tapi orang yang keluarkan produk pula, lagi tinggi harga kayu, dia akan suffer lah. Walaupun pertukaran ringgit tadi meningkat naik. So benda tu yang you kena perhatikan juga. Okay, alright. Okay, konsesi highway EKVE dia dijaga siap boleh guna highway hujung tahun ni dah akan start kutip betul. Biasanya akan efek tak harga saham dia. So far saya tak nampak pula. Macam disebabkan dia kutip betul, harga dia semakin meningkat. Saya tak rasa macam ada relation. Mungkin orang yang pakar tentang pasal tol ni dia boleh kupaskan lebih lanjut kot. Tapi so far saya tak nampak pula pasal benda tu menjadi satu katalis. Ada kutip betul dia menjadi untung gila babas. Sebabnya bila dia kutip betul ni, sebenarnya dia dah laburkan duit dia dulu.
dia kutip tol untuk dia cover balik duit yang dia dah gunakan. Syarikat konsesi tol ni. SARB build the highway. Yang manage is EKVE. So saya tak nampak pula SARB akan jadi benefit. Tol tu dah siap. Duit dia dah dapat dah pun. So tak ada benda yang baru pun tentang saham tersebut. So saya tak jangka dia akan bergerak. Right. Okay. Sektor automotif akan ada kesan tak dengan export and flood? Export and flood. Sektor automotif, kena ingat flood tu dia bukan berlaku satu negara. So far macam tak nampak kesan sangat. Even kalau US punya, might be yang ni pakar automotif boleh confirmkan dengan saya tentang data sales automotif, alright. But I don't think disebabkan flood menjadi sektor transport, sektor automotif ni menjadi interesting. Okay, alright. Mungkin saya salah, mungkin tapi saya tak nampak benda tu. So far saya tak terdatang pula disebabkan bencana alam sektor automotif ni menjadi benda yang semakin orang attracted. Sebab orang yang berduit, yes, dia boleh beli kereta baru. Orang yang berduit dia boleh beli kereta baru, tapi katakanlah orang yang memang duit tu dia cukup untuk repair kereta. So agak-agak instead of dia tukar kereta baru, apa yang dia akan buat? Dia akan repair kereta. So tak ada nak nampak kata syarikat pengeluar automotif ni akan mendapat impak yang paling positif lah. Okay, alright. Okay, banyak pula you guys punya soalan dah penghujung ni. Kenaikan kes COVID Omicron dan penutupan border beberapa negara so far boleh beri kesan kepada sektor kosmetik macam sebelum ni kan? Alright. Overall yes. Kesan kes COVID ni semakin meningkat, somehow some way dia akan effect dengan travel punya sektor, especially syarikat-syarikat penerbangan syarikat-syarikat penerbangan. So that's why kenapa you nampak ada few juga some syarikat penerbangan. Kalau Malaysia ni dia tak banyak, dia ada Malaysia Airports dengan AirAsia je. AirAsia hari tu jatuh disebabkan nampak private placement. Alright. So far dia tak hari tu macam nak menaik. Jangkaan border dah buka balik semua, Malaysia Airport pun start rally, AirAsia pun breakout RM1.20 pergi sampai RM1.28 start balik rally. Tapi disebabkan datang balik Omicron, yes, dia akan beri impak lah kepada sektor travel dan juga sektor sektor airlines. Okay, right. Dan satu lagi sektor logistik yang tadi saya lupa nak kupas. So far sektor logistik dari segi costing untuk you export dan juga import barang masih lagi menaik. Alright, dan sektor logistik daripada Oktober sampailah Disember hari tu dah berlaku pullback yang agak baik dari segi dia punya indeks. So far nampak macam ada sedikit movement. So then sektor logistik pun might be you boleh monitor juga for the time being for the short term ni. Okay, alright. Okay. Target Seng Heng macam mana first day? I think dia akan naik sikit lah kot. Sebab dia susah juga nak jangkakan. Sebab kalau analyst target dia naik, analyst punya target price Seng Heng IPO consensus price, analyst sebenarnya tak target tinggi sangat. Ada certain target RM1.20, tapi I think average dia dalam RM1.30 lah, dalam RM1.30. So kena tengok kepada apa result balloting date dia dulu. Apa result balloting date dulu? Adakah balloting date dia adakah oversubscription tu tinggi? Dan juga satu lagi, ada analis yang buat target dari segi PE ratio. Sebab you nak compare Seng Heng ni dengan saham yang jual barangan elektrik, so far tak ada kat bursa. You ada consumer adalah comparison paling terdekat, might be Mr. DIY dan juga kalau consumer QL yang menjadi, tapi itu pun subsektor lain. I think Mr. DIY yang lebih terdekat. Kalau dia punya PE ratio dia sedikit menaik, might be lah, might be Seng Heng ni kalau PE ratio dia naik sampai 40 time ataupun 50 kali PE ratio macam Mr. DIY, so most likely dia possible untuk menaik lah. Sebab sekarang ni PE ratio dia around
dia target dalam sekitar 20 ke 30 kali je. So that's why jangkaan ramai analis dalam RM1.20 and above lah. Mungkin ada kebarangkalian nak naik, tapi let's see apa yang berlaku for the first 5 minutes waktu Shen Heng ni listing. Tapi saya lebih suka lepas balloting dulu untuk kita buat jangkaan. Lebih mudah nak tengok kepada oversubscription tu. Okay, right. Report M+ untuk Shen Heng ada ke? Kalau dalam grup saya dah bagilah tentang Shen Heng ni. Kalau tidak, you tengok kepada prospectus dia je. Prospectus je. Dan kalau you Google, banyak TA Securities ada buat pasal target price dia. Mana lagi? Banyak daripada TA Securities. Sorry, TA Securities RM1.20. Yang ni RM1.60 ni daripada mana ni? Mana yang bagi sampai RM1.60? Oh, betul-betul jangkaan tinggi. So far RM1.20 lah. So far RM1.20. But let's see dulu. Let's see, kena buat kiraan. Okay, right. Milax somehow, tapi Milax dia keluarkan barangan elektrik. Shen Heng dia jual barangan elektrik orang lain ni. Dia menjual kepada end product. Milax ni dia satu je produk dia. Milax ni macam Panasonic, itu Milax. Right. So nak kata comparison tu tak sama sangat tak. Bagi saya mesti might be ada lebih kurang sama. Index healthcare apa ni? Index healthcare kat Malaysia ada gerak slowly make new high low. Healthcare kalau tanya saya tentang healthcare, I think dia akan jadi dividend focus stock balik. Dia akan jadi dividend focus stock balik lah. Dia tak jadi even kalau berlaku katakanlah lockdown balik, mungkin akan menaik sikit, tapi I think dia akan berubah kepada asas dia balik, dividend based stock lah. Okay, right. Okay, so macam mana nak buka account M+ dengan saya? Oh, ini dah macam sesi promo buka account M+ pula. Nanti you tanya dengan admin ECJ Cash, dengan website dengan Telegram ECJ News. Nanti kami akan berikan macam mana untuk you buka account CDS M+ dengan saya. Okay, so just stay tune, nanti kami akan berikan link tersebut. Okay, alright. So I think kebanyakan persoalan saya dah menjawab. Mungkin might be this week dan next week makan spekulatif punya stok lagi menuju ke Chinese New Year really. Jangkaan saya macam tadi kita dah sebut, teknologi punya stok akan pull back for the time being. So just stay monitor dengan market. Kalau you nampak betul-betul nampak peluang, barulah you ambil. Sebab you kena ingat satu benda ni, saham-saham murah ni seronok untuk di trade, tapi dia juga akan menjadi satu benda yang duka cita waktu you rugi. Okay, right. Dia memang seronok. You punya adrenaline rush tu, jantung tu berdegup kencang. Kalau orang yang might be ada masalah darah tinggi kan, might be tiba-tiba blood pressure tu makin meningkat sebabkan trade counter penny ni. Okay, right. Macam baru-baru ni saya pergi buat medical check up, tiba-tiba doktor sahkan ada high kolesterol. Dah kena ubah pula lifestyle kan. Okay, so dan satu lagi nasihat saya adalah jaga kesihatan juga. So jangan sampai you trade seronok sangat sampai you lupa jaga kesihatan. Okay, alright. So I think nanti kami akan berikan detail lah tentang nak buka account CDSM Plus dengan saya dekat dalam channel dan juga page FB Elitista. Okay, alright. So then you boleh tahu, don't feel in love with stock. Tahun lepas menangis berjuta. Kena ingat satu benda je. So far yang cakap dia beli saham, dia tak nak jual sebab dia tak nak rugi, dia akan rasa satu kerugian yang besar nanti. So kena hati-hati. So jangan, dia bukan semua saham you boleh beli dan you boleh pejam mata, tak semua saham macam tu. Sebab ada je saham-saham yang memang spekulatif, dia bergerak 10 tahun sekali je. Mungkin dia pernah bergerak RM1, tiba-tiba dia patah balik ke bawah. Macam Dataprep Sedania. Dataprep naik sampai RM4. So far dalam masa setahun, susah nak pergi RM4 balik. Sekarang dekat harga 80 sen. So that's why you jangan stuck dengan satu stok saja. Kalau kata watchlist tu, jangan ada satu je stok yang memang tu je you nak monitor. Nak tak nak you kena monitor juga pelbagai stok yang lain supaya you ada lebih banyak option untuk you trading. Okay?
Alright, I think itu saja untuk sesi malam ni. I hope sesi malam ni sedikit sebanyak memberi gambaran idea tentang apa yang berlaku 2022 ni dan juga apa yang mungkin berlaku dan juga at least you belajar something lah, kaitan di antara inflation rate dan juga sektor-sektor berkaitan, kaitan dengan Chinese New Year rally, dengan sektor-sektor berkaitan. Sebab you nak provekan something tu, you kena tengok kepada visual effect dia. You tak boleh je cakap macam dia saying. You tak boleh cakap, oh saya nampak inflation menaik, USD, Malaysia ringgit, Malaysia semakin melemah. Tapi bila buka kepada chart, dia tunjuk sebaliknya. Ataupun bila cakap Chinese New Year rally, KLCI semakin menaik. Tapi kita tengok kepada chart tadi, dia tak menunjukkan perkara yang sama. Tetapi sektor-sektor tertentu saja yang meningkat naik. Okay, alright. So, last but not least, saya doakan semoga kita semua beroleh keuntungan yang baik dalam pasaran saham. Mungkin 2021 menjadi tahun yang mencabar kebanyakan daripada kita. Mungkin ramai yang dah tinggalkan pasaran, tapi bermula tahun 2022, saya nampak ramai yang nak mula balik semula. So make sure you buat study yang betul-betul. Kalau boleh elakkanlah sikap malas-malas, elakkanlah sikap, bila cakap elakkan ni biasa kita buat, kalau boleh buatlah lagi sikap malas-malas, buatlah lagi sikap yang suka ikut baik call orang, supaya tahun 2022 menjadi tahun yang lebih gemilang, right? So dan last, dan juga saya bagi pihak ECJ, pihak Market Outlook ingin meminta sekiranya ada terkasar bahasa pada sesi malam ni, insyaAllah sesi Market Outlook ni kita akan teruskan setiap minggu supaya kita alert dengan something. Mungkin kita busy bekerja, mungkin kita sempat baca je sedikit tentang market, but some way somehow at least sesi Market Outlook ni menambahkan ilmu kita dan juga menambahkan persediaan kita tentang market. Dan doa saya untuk anda semua adalah semoga kita semua dilindungi daripada kerugian yang sia-sia, dan juga semoga tahun 2022 ni menjadi tahun yang lebih cemerlang dan juga gemilang untuk kita semua dalam segi pelaburan kita, dalam segi hidup kita, dalam segi masyarakat kita, dan juga dari segi career kita semua. So insyaAllah kita berjumpa lagi dalam sesi Market Outlook yang akan datang. Saya Somad Al-Basit, reminder perhatian anda. Assalamualaikum dan semoga maju jaya.